أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan bala bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kaum yang telah lalu.
Ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Serta merta mereka tidak menyebut pengecualian. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh balak bencana dari Tuhanmu pada malam hari sedang mereka semua tidur. Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang tak binasa semua buahnya. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Setengahnya berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu. Kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik katanya, pada hari ini janganlah hendak seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Ini bukanlah kebun kita. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bukan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita. Dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya. Amalah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Mereka berkata dengan sesesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian setengahnya menghadap yang lain sambil cela-mencela. Mereka berkata, aduhai celakanya kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun-kebun yang telah binasa. Daripada kebun yang telah binasa itu. Sesungguhnya kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap. Demikianlah azab seksa yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Tentulah mereka beringat-ingat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Qalam. Surah yang ke-68 daripada juzuk yang ke-29. Bermula ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-33. Ayat ini menceritakan tentang pemilik sebuah kebun yang mengandungi buah yang banyak dan subur. Sebagaimana diriwayatkan, ia adalah milik seorang lelaki daripada Bani Saqif dan dia seorang Islam. Dia memiliki kebun yang terdiri daripada kurma dan juga anggur berhampiran dengan Sana'a, Yaman. Dia telah menjadikan hasil kebun tersebut untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian barulah dia menjualnya. Dan bila mana dia mati, maka diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya tidak mahu melakukan sebagaimana ayah mereka melakukannya. Lalu mereka berkata, kita keluarga besar, harta sedikit, mana mungkin kita berikan kepada fakir miskin sebagaimana ayah kita lakukan. Lalu Allah membinasakan kebun mereka. Maka ini kisah Ashabul Jannah. Bila Allah memulakan kisah ini dengan firman-Nya, inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Yang dimaksudkan mereka di sini ialah ahli Mekah. Bila ahli Mekah ini menentang Islam dengan cara melampau, maka Allah turunkan kepada mereka dengan kegersangan ataupun kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang yang menimpa mereka sehingga berasak bumi Mekah. Sehingga mereka tidak menjumpai makanan melainkan belulang-belulang, kulit-kulit binatang yang dah mati.
Di mana Nabi SAW sesudah berhijrah dan permusuhan orang Mekah lagi hebat dan dahsyat. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan supaya Mekah ditimpa bala sebagaimana pernah ditimpa pada zaman Nabi Yusuf, yakni kemarau kering. Lalu mereka ditimpa kemarau sepanjang setahun dengan kemarau yang dahsyat. Ketika itu yang memerintah Mekah ialah Abu Sufyan. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini dengan firman-Nya, Inna balawnahum. Kami telah menguji mereka dengan al-qahtu, dengan kemarau yang panjang. Kama balawna, sebagaimana kami telah uji ashabal jannah, pemilik satu kebun. Setengah ulama tafsir menyatakan kebun ini ialah kebun anggur. Ada yang menyatakan kebun kurma. Tapi Allah menyebut dalam Quran kebun. Pemilik kebun. Id aqsamu, ketika mana mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, kita akan memetik buah-buahnya pada awal pagi. Allah menyatakan, kalau sebelum ini semalam kita baca tentang bagaimana Al-Walid bin Mughirah sombong dengan anak-anaknya, sombong dengan hartanya untuk menjadi sebab tidak mau beriman. Bahkan dia melarang anak-anaknya daripada beriman. Sebagaimana Allah berfirman, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Bila Allah menyebut di antara sifat-sifat orang kafir itu, ila manna'un lil khairi mu'tadin athim. Menghalang orang buat baik. Ayat ini turun pada Al-Walid bin Mughirah yang menghalang anak-anaknya daripada beriman sambil mengugut tidak akan memberi sedikit pun hartanya. Sebab dia berbangga dengan harta yang banyak dan anak pinak yang ramai. Maka Allah Ta'ala membinasakan Al-Walid bin Mughirah. Dia mati kerana terkena duri dan anak-anaknya pula beriman. Seperti kita sebut semalam, Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid, Fatimah binti Al-Walid, Atikah binti Al-Walid, kesemua mereka beriman. Satu tamparan kepada keluarga yang paling keras memusuhan dengan Islam. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan dan memberi amaran, kekayaan kamu, harta benda kamu sekejap kami boleh habis. Sebagaimana berlakunya kemarau di Mekah yang telah kamu alami. Dan peristiwa kehancuran harta benda orang-orang yang berbangga dengan kekayaan ini bukanlah satu peristiwa yang jarang-jarang berlaku. Bahkan ia kerap kali berlaku sebagai satu sunnatullah. Bahawa orang-orang yang menggunakan hartanya menghalang dia daripada beriman pada Allah atau menghalang orang daripada beriman pada Allah, pasti Allah akan binasakan. Hatta kalau dia sekadar niat untuk melakukannya, apatah lagi kalau dia melakukannya. Maka Allah bawa cerita Ashabul Jannah. Intro lah Ashabul Jannah, kata Allah, kami telah menguji pemilik kebun ketika mana mereka berkata, id aqsamu, bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, kita akan petik buah-buahnya awal-awal pagi. Kita tertanya-tanya, apa cerita dia nak petik buah pagi-pagi? Wala yastasnun, dan dia tidak mau memberikan kepada fakir miskin. Itu sebab ni orang kaya, dia tak nak berikan hartanya kepada orang yang berhak di kalangan fakir miskin. Apa dia punya perbezaan, apa dia punya persamaannya? Apa yang Allah perintahkan, kalau sekiranya kamu melarikan diri, maka kenalah hukumannya. Kalau yang tidak menafkahkan harta pun kena bala, apatah lagi yang tidak mau beriman, lagi kena. Kan itu perintah lebih besar, beriman pada Allah. Baca kisah Ashabul Jannah. Waktu mereka bersumpah untuk memetik buah pagi-pagi hari. Wala yastasnun, dan mereka tidak mau berikan kepada fakir-fakir miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Ketika mana malam mereka tidur lena, maka datang api yang membakar kebun mereka. Ini kerana mereka tidur dengan niat yang jahat. Kita dah sebut sebab turun ayat ini ataupun kisah daripada Ashabul Jannah. Dahulu ada seorang yang beriman yang soleh, dia ada anak. Dan dia telah tunjukkan kepada anak-anaknya contoh yang baik. Setiap kali musim berbuah, dia akan panggil fakir miskin untuk memetiknya terlebih dahulu.
selepas fakir miskin sudah mengambil hak mereka, barulah orang kaya ni petik lalu jual. Ini orang kaya yang beriman ini, dia bukan petik dulu yang agak-agak tak habis, ambil lah fakir miskin. Yang kebiasaan orang lain buat. Kerana sedekah yang paling mulia, sedekah yang dia beri manfaat orang lain dulu sebelum dia. Sebelum pemilik itu menikmati. Itu sedekah paling mulia sekali. Hatta Nabi SAW waktu nak beri sedekah atau nak beri hadiah makan, Nabi suruh makan dulu baru Nabi makan. Bukan Nabi ajar kita kalau kita nak beri makanan kepada hamba kita. Kalau kita ada hamba lah. Kalau hari ni pembantu rumah. Kita ada dua pilihan, dua cara. Cara yang dilarang ialah kita makan, lalu tak habis, kita suruh dia habiskan. Itu dilarang dalam Islam. Cara yang disuruh oleh Islam, mengajak hamba ni duduk sama dengan kita makan. Kalau kita tak nak bagi dia duduk bersama kita, kita cedok dulu sebelum kita makan. Beri pada dia untuk makan, kemudian baru kita makan. Itu cara paling baik. Macam kita ini kan, kalau tak habis, carilah masjid, carilah surau. Akhir satu surau sakit perut pula ke. Itu cara sedekah tak betul. Dalam masjid tu ada 5 orang je, 5-5 sakit perut, tak ada orang solat Jumaat. Jadi jangan ajar perangai makanan tak habis hantar ke masjid surau. Jangan ajar perangai tu. Masjid surau pun jangan ambil. Bukan itu cara dia. Bukan kita mengira sangat, tak. Cara kita nak ajar cara. Yang betul. Kalau nak beri makanan, okey beri yang sebelum kita makan, beri dulu. Kalau tak habis, beritahu dulu ni tak habis ni nak tak. Kalau dia nak, tanggung sendirilah. Kalau nak, boleh tak habis bagilah kita orang boleh makan. Walau sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan kerana bimbang. Terutama kita makanan ni cepat berubah. Hantar ke asrama, satu asrama sikit perut. Hantar ke orang surau, yang saya sebut orang surau dah lah. Tak ramai dah. Akhirnya satu surau tutup. Tutup surau. Keracunan semua. Dengan Tok Imam, Tok Bilal habis. Maka ini tak kena. Kita taklah kata haram. Tapi kalau kita nak buat kebaikan, biar sempurna kebaikan. Kalau kita nak buat jamuan, umur kita pun nak, kita pun nak hantar korang, kita hantar sama-sama sebelum kita makan. Kalau tak habis kita pun nak beri korang. Melainkan kita beritahu dia, ni makanan tak habis nak tak? Kalau dia kata okey. Kalau dia orang-orang yang tertentu kita tak akan bagi. Melainkan kita beri yang baik-baik. Kerana Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri apa yang kamu sayang. Dah habis kita makan tu, tak habis tak sayang sangatlah. Sebelum tu sayang. Maka itu cara paling baik. Maka orang kaya yang beriman ini, dia panggil duduk fakir miskin, ambil apa dia nak, lepas habis bagian fakir miskin, boleh dia petik untuk dijual. Begitu dibuat setiap kali kebunnya berbuah. Yang kita tak jumpa hari ni lah dia buat. Mungkin pada apa yang kita tahulah. Tak tahu lepas kita ceramah ni ramai orang buat lepas ni. Ini bila dapat buah, okey, ambil dulu bagi orang miskin. Lepas tu baru kita jual. Berkat. Lalu mereka ini bukan sekadar tak nak bagi dari awal, even akhir pun tak nak bagi. Mereka kata, ayah kita tak apalah, dia seorang. Kita keluarga ramai, kena bagi-bagi pula ni. Jadi tak mungkin dapat beri fakir miskin, jadi kita jangan bagi selepas ayah dia mati. Dan ini Allah mulakan cerita. Waktu mereka bersumpah akan memetik buah-buahan waktu pagi. Atau dalam bahasa mudah, pagi buta. Maknanya orang fakir miskin pun tak bangun lagi. Pagi-pagi betul. Kira-kira orang tak sedar. Lalu apa kata Allah? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum na'imun. Maka datang kemusnahan pada malam hari. Kata ta'ifun yakni api yang membakar. Dalam keadaan mereka tidur lena. Mereka niat nak suruh orang miskin tak sedar waktu mereka kutip buah. Allah jadikan mereka tak sedar waktu kebun mereka dimusnahkan. Dia sama-sama tak sedar. Yang ni tak sedar daripada mendapat kebaikan. Yang ni tak sedar, niat dia nak buat jahat, akhirnya menyebabkan hartanya rosak. Di sini para ulama beri kita satu pengajaran. Supaya kita tidak tidur dalam keadaan membawa niat yang tidak baik. Jangan kita tidur, bawa niat tak baik. Esok, siap esok. Kita dah adalah niat-niat apa. Menyebabkan Allah Ta'ala musnahkan apa yang kita ada. Ini amaran. Tuan-tuan tidur paling baik. Tidur dalam keadaan kita berniat nak buat baik esok. Biar esok kita nak jadi lebih baik pada hari ini. Itu niat kita. Jangan bila datang esok mula fikir esok
saya nak buat ni, buat ni, buat ni. Esok saya tak nak tolong orang tu, tak nak tolong orang ni. Esok saya akan pukul orang tu, gaduh orang ni dan sebagainya. Lalu kata Allah, fa asbahat kas-sarim, lalu kebun mereka menjadi seperti as-sarim. Apa maksud as-sarim? Artinya hancur binasa, atau dengan bahasa mudah menjadi seperti malam yang gelap, terbakar rentung. Itu makna as-sarim. As-sarim maksudnya buahnya habis semua, tak ada, even putih pun tak ada. Fa asbahat kas-sarim, jadilah dia sebagai dataran yang gelap seperti malam. Kan kita kalau benda tu terbakar, kita pun nampak rentung lah. Rentung terbakar, hitam, tak ada apa-apa. Maka jadi rata. Fana daw musbihin, lalu mereka pagi-pagi bangun, tak tahu kebun dah hancur. Lalu nadaw, mereka panggil memanggil sesama mereka, cepat-cepat kita nak keluar dah ni. Maknanya rumah asyik-asyik, tapi pakaknya sekali. Yang ni turut sini, yang ni turut, jom-jom kita keluar pagi-pagi. Fana daw, saling panggil memanggil, musbihin, awal pagi. Anirdu, supaya kita keluar. Ala harsikum, untuk ke kebun kita, in kuntum sarimin, untuk memetik buah-buahan. Sarimin, mana kita petik. Ambil buah ni. Kita pergi ke kebun kita pagi-pagi, kita petik buah. Fantalaku, lalu mereka pun bertolak. Wahum yatakhafatun, dalam keadaan mereka berbisik-bisik. Maksud berbisik-bisik di sini, hari ni kita jangan bagi fakir miskin. Hari ni kita ambil semua buah. Jangan tinggal sikit pun. Contoh macam mana kalau orang dia dah rancang satu kejahatan, maka sepanjang jalan tadi bisikkan tadi kepada perancangan tadilah sempurna. Kita buat slow, jangan sampai orang dengar. Kita kena buat cepat-cepat, jangan sampai fakir miskin ni bangun. Itu yatakhafatun, berbisik sesama mereka. Allah yadkhulannahal yauma alaikum miskin, supaya pagi ni tak ada seorang pun orang miskin dapat merasai buah ni. Ya, mereka sampai peringkat kedekut. Mereka tak nak bagi seorang pun. Dia kalau beri juga seorang dua, okey. Seorang pun tak nak bagi. Walau seorang fakir miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Lalu mereka pergi dalam keadaan mereka rasa mereka mampu buat. Kata bila manusia ni dalam perancangan jahat, dia rasa dia boleh buat, dia lupa yang berkuasa atasnya Allah. Kita kan selalu bila kita merancang nak buat sesuatu, bila sampai masa kita confident boleh buat, kita lupa yang menentukan boleh tak boleh Allah. Pada sampai masa kalau Allah tak izinkan, tangan pun tak boleh angkat. Tangan kita tak boleh angkat. Kadang-kadang nak garu hidung, tangan tak boleh angkat, tak boleh garu hidung. Kena panggil jiran sebelah garu hidung itu. Tak boleh nak garu. Bila Allah tak izin kita angkat tangan. Tanyalah orang yang pernah ada pengalaman tak boleh angkat tangan. Tak boleh angkat kaki. Kita bila merancang benda tertentu, imam baik atau jahat, kita macam rasa kita menguasai perancangan. Sebab itu atas kertas kita dah tulis. Saya dah tulis sekian-sekian pukul nak buat itu, nak buat ini. Kita esok jalan. Kita lupa yang berkuasa itu Allah. Khususnya bagi orang yang berniat untuk buat jahat. Niat nak buat jahat ni, pagi-pagi buta dah nak buat jahat. Falamma ra'auha, bila mana mereka melihat kebun mereka, qalu inna ladhalun, kita sesat ke apa? Ni bukan kebun kita. Sebab kebun dia ada buah, ini terbakar. Kita sesat ni, kebun lain ni. Tapi bila mereka perhati balik, bal nahnu mahrumun, ni memang kebun kita, tapi kita diharamkan dapat hasil. Lalu mereka mula sedar, terbakar kebun ini kerana kesalahan dan dosa mereka. Qala awsatuhum, berkata orang yang paling baik di kalangan mereka, alam akul lakum laula tusabbihun, kan aku dah kata jangan merancang buat jahat. Yang bersama mereka ni ada yang baik. Mungkin ke mana mereka merancang, maka tak semua dapat maklumat sama. Yang baik di kalangan mereka tak dapat maklumat sempurna. Dapatlah sikit, jom nak petik buah pagi-pagi, tapi tak tahulah tak nak bagi fakir miskin. Macam kita lah kalau kita dalam sekumpulan 5-6 orang berpakat nak buat sesuatu, tak mungkin 5-5 tu tahu maklumat yang sama. Agak-agak orang yang kita kurang percaya sikit, kita beri sikit je lah, jangan beri banyak-banyak. Nanti dia komen banyak. Agak-agak yang sebulung kita bagi semua. Di kalangan adik-beradik ini ada yang baik. Sebab itu Allah sebut awsatuhum ay a'daluhum, yang paling baik sekali.
Aku dah cakap cara awak ni salah. Cara kita ni salah. Cara kamu ni salah. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Lalu mereka menyesal. Mereka kata, Maha suci Tuhan kami zalim. Ini berkat nasihat keluarga sendiri. Sebab tu tuan-tuan kita ni dalam adik-beradik, biar ada seorang yang baik, paling kurang. Kalaupun tak semua baik. Ada seorang lah baik. Paling kurang mereka boleh ingatkan ni adik-beradik ni. Perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. Paling kurang. Kalau semua baik, Alhamdulillah. Tapi kalau nampak semua ni cenderung arah dunia, seorang pun tak ada akhirat bimbang. Tak ada penasihat dia. Tak ada penasihat. Maka berkata salah seorang adik-beradik yang baik, aku dah kata, benda yang kamu buat ni salah. Lalu mereka berkata, benar kita orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka menyalahkan antara satu sama lain. Itulah kamu, aku dah cakap, tak baik, tak elok buat macam ni. Pakat menyalahkan, bukan menyalahkan dengan maksud untuk bergaduh. Tapi masing-masing mencela diri mereka masing-masing atas kesalahan mereka kerana mereka bertaubat. Qalu ya wailana. Mereka berkata, aduhai celakanya kita, aduhai binasanya kita. Inna kunna taghin. Kita telah melampau. Di sini ada perkataan taghin atau disebut juga taghut. Satu ketika dahulu kita mungkin ni orang lama-lama lah, orang tua-tua. Bising dengan kalimah taghut. Siapa taghut? Apa maksud taghut? Siapa pun yang langgar perintah Allah dan melanggar pula dengan keadaan menghalang manfaat itu sampai pada orang ramai, maka namanya taghut. Bila dia menghalang kebaikan dan menghalang kebaikan itu untuk manfaat orang ramai pula, maka namanya taghut. Taghut maksudnya melampaui batas hukum. Dia seorang-seorang dia tak sembahyang, kita panggil dia fasik. Tapi dia halang pula orang jangan sembahyang, ini taghut. Dia seorang-seorang tak pergi kuliah, fasik. Dia halang pula orang pergi kuliah, ini taghut. Melampau. Dan taghut ni ada berapa makna? Ada 3 makna yang disebut oleh Imam Qurtubi. Kerana para rasul yang diutuskan, peranan mereka ialah melawan taghut. Sebagaimana Allah berfirman, Ani'budullah wasyanibut taghut. Kami utuskan rasul-rasul untuk mengajak manusia sembah Allah dan menjauhi taghut. Pertama makna taghut ialah berhala. Patung berhala itu taghut. Kerana tak layak disembah, dia bukan Tuhan. Yang kedua, taghut ialah orang-orang zalim. Siapa pun yang zalim, maka disebut taghut. Yang ketiga, taghut ialah pemimpin yang zalim. Pemimpin. Sebab pemimpin ni kesan dia besar pada masyarakat. Bila dibuat satu undang-undang, habis terkena musibah dia. Maka ini pemimpin taghut. Jadi bila sebut taghut tu, dulu macam sensitif benar taghut. Bila kita tengok makna taghut, sama ada makna berhala atau orang zalim atau pemimpin zalim, setengah ulama kata taghut itu juga maknanya syaitan. Syaitan. Artinya pemimpin zalim dan orang zalim disekalikan. Artinya dia sebut makna taghut 3. Pertama sembah berhala, yang kedua syaitan, yang ketiga pemimpin atau orang yang zalim. Dinamakan taghut. Dan ini ialah tugas para rasul lawan taghut. Dan tugas orang beriman juga lawan taghut. Lalu mereka berkata, inna kunna taghin, kita taghut. Kita ni melampau. Sebab menghalang orang miskin daripada dapat hak. Bila mana mereka bertaubat, mereka berkata, asa rabbuna, semoga Tuhan kita an yubdilana, menggantikan bagi kita khairam minha, lebih baik daripada kebun kita yang dah terbakar ni. Inna ila rabbina raghibun, kami hanya mengharapkan pada Tuhan kita, pada Tuhan kami. Lalu Allah Ta'ala ganti di kebun yang baik. Anak-anak orang soleh ni, dan ini kesan orang soleh. Orang soleh, walaupun dia ada anak-anak toleh, namun keberkatannya satu hari nanti akan beri kesan kepada anak-anak dia. Tetap akan beri kesan, kebaikan. Sebab itu, kata para ulama, kita ni soleh, bukan sekadar untuk kita, untuk anak-anak kita. Kalau tuan-tuan jadi orang soleh, bukan sekadar untuk tuaian kita, sebenarnya untuk kebaikan anak-anak kita. Contoh, kita pemurah. Untuk siapa? Untuk kita dan untuk anak-anak kita. Hari ini kita jaga agama. Untuk siapa? Untuk kita dan anak-anak kita. Ada orang yang dia belajar agama sungguh-sungguh.
Dia cuma orang biasa. Tapi kesannya anak dia yang jadi ulama. Bolehkah anak dia? Kenapa kesan dia yang belajar? Dia mengaji mungkin tak jadi ulama, mungkin tak jadi ustaz, ustazah tak jadi. Tapi anak dia jadi. Cucu dia jadi. Cicit dia jadi. Begitu kebaikan, dia akan memberi kesan kepada keturunan. Jadi oleh kerana ayahnya pemilik kebun tadi soleh. Anaknya berancang nak buat jahat, akhir terbakar kebun. Lalu salah seorang anak yang soleh mengingatkan dosa ini. Lalu mereka sama-sama bertaubat. Lalu mereka berkata semoga Allah ganti lebih baik. Maka Allah pun ganti kebun lebih baik. Setiap seorang ada kebun. Selama ni kebun tu kongsi ayah dia punya. Dia orang pakat. Dek mereka bertaubat, setiap anak-anak ini ada kebun masing-masing. Lalu masing-masing pemurah macam ayah pemurah. Ya, kesan pemurah ayah. Dia menjadi benteng kepada kesesatan berterusan. Jadi kalau ikutnya anaknya boleh sesat jauh-jauh. Tapi kerana ayahnya seorang pemurah, itulah kebaikan yang menghalang menjadi benteng. Anak dia baru niat nak buat jahat, Allah dah tunjuk. Allah bila sayang seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya supaya dia kembali cepat. Disebut dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ajjala 'uqubatahu fid dunya. Allah bila sayang seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Oleh kerana orang ni walaupun dia jahat. Tapi Allah sayang dia kerana kedudukan dia di sisi ayah mereka. Lalu Allah segerakan azab untuk dia insaf. Akhir mereka dengan tengok kebun terbakar tu insaf. Dan cerita ini sebagai pedoman untuk orang Mekah. Kamu orang Mekah yang ditimpa kemarau, kalau kamu insaf balik. Dan yang Nabi Muhammad tu anak beranak kamu yang suruh kamu beriman, bukan orang lain. Anak beranak kamu yang kamu kenal, yang hidup bersama kamu, yang ayah kamu asal ialah Ibrahim, yang membina Kaabah, yang mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kamu yang duk tambah-tambah letak berhala. Itu sebagai suatu gambaran. Kebun tadi dengan sejarah orang Mekah tu sendiri, yang mengingatkan kamu supaya beriman Nabi Muhammad. Keluarga kamu. Ayah kamu dulu orang soleh, Ibrahim AS. Kerana penduduk Mekah, musyrik Mekah, mereka bangga dengan Ibrahim. Dan semua agama Samawi berbangga dengan Ibrahim. Yahudi, Kristian, Islam berbangga dengan Ibrahim. Kita ada selawat Ibrahimiyah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapa kepada sekalian Nabi. Kalau Adam, kita namakan Abul Bashar, bapa pada sekalian manusia. Nuh, kita namakan sebagai Abul Bashar Al-Thani, ayah kepada sekalian manusia yang kedua, bapa yang kedua. Kalau Ibrahim, kita namakan Abul Anbiya, kerana daripada Ibrahim lahir semua Nabi-Nabi. Sama ada melalui Yahudi atau melalui keturunan Bani Israel, agama Yahudi dan agama Kristian, atau melalui Ismail yang agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Maka Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Ini ayah kamu pemurah. Ibrahim terkenal dengan seorang pemurah. Ayah kamu beriman. Ini Nabi Muhammad, keluarga kamu yang ajak kamu beriman. Maka gambaran kamu sama macam Ashabul Jannah. Kalau sekiranya kamu beriman, Allah boleh ganti lebih baik. Mekah tu Allah jadikan lebih baik daripada Mekah yang kamu sekarang. Maka Allah Ta'ala tunjukkan bila mana penduduk Mekah semua beriman dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Akhirnya bumi Mekah menjadi bumi yang lebih baik daripada sebelum ini. Dengan kebanjiran, kemewahannya, sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Begitu kemuliaan Ashabul Jannah bila mana mereka insaf dan taubat. Para ulama menyebut ketika mana Allah Ta'ala sebut perkataannya, firmannya, kadzalikal azab, demikian azab di dunia, wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, azab akhirat lagi dahsyat kalau kamu ada ilmu dan mengetahui. Artinya kalau kamu tak insaf, ini azab dunia ni mukaddimah. Kalau kamu tak insaf, akhirat lagi teruk. Kat sini yang rentungnya ialah kebun, kat sana yang rentungnya kamu. Lagi dahsyat. Kat sini tuan-tuan kalau dihukum pada harta benda kita. Kita belum dihukum secara totalinya lagi. Tapi di sana kita yang dihukum. Kat sini bila kita buat maksiat, Allah Ta'ala akan hukum apa-apa yang berada di sekeliling kita. Yang pertama yang Allah hukum ialah rezeki kita. Dalam hadis Nabi kata, Iyakum wal ma'asi. Innal abda la yuznibu dzamba.
fayuhramu bihi rizqan qad kana huyyi'a lahu. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun, fa asbahat kas-sarim. Rasulullah bersabda, jauhilah maksiat. Sesungguhnya hamba bila mana dia melakukan satu dosa diharamkan dengan sebab dosa tadi, rezeki yang sudah pun disediakan untuknya. Kemudian Rasulullah pun membaca ayat ini, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka datang api membakar kebun yang sudah sedia berbuah. Patutnya kebun ni yang berbuah dia boleh petik esok. Dia niat dia maksiat, maka Allah Ta'ala binasakan. Kita patut esok ada rezeki kita. Allah dah tentukan. Dek kita niat maksiat, maka diharamkan rezeki itu. Jadi di antara penghalang rezeki, walau sudah disiapkan, ialah maksiat yang dibuat. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, ingat maksiat menjauhi kita daripada rezeki. Menghilangkan keberkatan rezeki. Sebab itu hati-hati dengan maksiat. Walau dengan niat dan azam. Baru berazam, baru tak buat lagi. Esok berazam nak buat maksiat esok. Maka Allah tarik kemuliaan, keberkatan yang sepatutnya kita dapat. Akhirnya kita tak dapat. Dan itu kita perlu menginsafi. Bila ada satu benda kita rasa memang patut dah dapat. Tapi kenapa tak dapat? Ayat mudah bukan rezeki kita, betul. Tapi apa yang menghalang agak-agak? Rasa macam setapak lagi. Tapak lagi nak dapat. Tiba tak dapat. Kita pun muhasabah. Apa maksiat kita buat. Kerana kita lihat bagaimana anak-anak yang baik ini, ketika mana mereka taubat. Mereka mencari mana salah masing-masing. Sambil untuk nak cari salah ni, mereka saling mengata. Mungkin kamulah, kamu. Dalam mencari salah sesama mereka. Taklah sampai mereka menjadikan salah seorang itu suci. Masing-masing salah. Tapi bila disebut fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun, masing-masing mencela satu sama lain, yakni muhasabah. Masing-masing muhasabah. Ini bang, kalau abang tak buat tak macam ni. Betul adik, kalau adik tak buat kita tak macam ni. Masing-masing muhasabah. Akhirnya masing-masing bersepakat menyedari kesalahan berjemaah mereka. Kali itu mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami semua zalim. Dia tak kata abang yang zalim, adik zalim. Tak, kita semua. Kata bila dapat kesepakatan itu. Sebab dosa ni bukan untuk kita salahkan orang. Dosa ni untuk kita muhasabah diri kita. Kata bila kita lebih cenderung dalam hal yang kita pun ada dosa untuk menyalahkan orang lain berdosa, maka selagi itu kita terhijab daripada mendapat kemuliaan dan keberkatan. Tak ada aibnya kita salah, kita kata kita juga berdosa. Masing-masing ada dosa dengan cara masing-masing. Kan itu setiap orang kena bermuhasabah. Kan itu Umar Khattab ketika mana menghantar pada tentera Islam. Dia kata kita menang melawan musuh kerana maksiat musuh dan ketaatan kita pada Allah. Tetapi bila kita sama dengan mereka buat maksiat juga, maka ukuran ketika itu ialah kekuatan pada senjata dan manusia. Hakikat menang yang Allah nak anugerahkan pada orang beriman bila mereka menjauhi maksiat. Tapi bila mereka juga buat maksiat macam musuh buat maksiat, maka diukur dari sudut senjata dan berapa tentera. Pada ukuran biasa. Tetapi kalau mereka mentaati Allah pada ukuran pertolongan Allah. Tetapi bila datang pertolongan Allah, jangan kira berapa tentera musuh. Tapi bila tidak ada pertolongan Allah, maka nilai tentera itu perlu dikira sama. Barulah kita menang ke kalah. Tetapi bila mana orang beriman taat, tak apalah musuh banyak mana pun. Ini berlaku bila Umar Al-Khattab diminta bantuan dalam satu peperangan, perang Qadisiyah. Melawan tentera Parsi yang beratus ribu. Umar Al-Khattab hanya hantar 4 orang je. 4 orang je. Diminta bantuan ketenteraan cuma hantar 4 orang. Kenapa Umar Al-Khattab menyatakan bahawa kita menang bukan sebab bilangan. Bukan sebab bilangan. Aku hantar orang yang kekuatan mereka bersama ribuan musuh. Seorang ni bersama beribu musuh. Kerana bukan masalah dia stamina dia tinggi, bukan. Akidah, keyakinan pada pertolongan Allah yang cukup kuat. Itu dalam peperangan Yarmouk sebagai contoh. Bila tentera Islam mendapati jumlah tentera Rom 120,000 orang. Jumlah tentera Islam seramai 3,000 orang. Lalu mereka bermusyawarah. Perang, kita tak nak perang. Ketika itu yang mengetuai tentera Islam ialah Zaid bin Harithah. Mesyuarat.
Seorang beri cadangan, apa kata kalau sekiranya kita minta pertolongan dulu daripada Madinah. Minta tolong dulu, tengok Rasulullah hantar bantuan ke tak. Ada kata kalau minta bantuan lambatlah. Nak sampai daripada Madinah, nak pergi ke Yarmouk dekat sebulan. Seorang kata, kita datang jauh-jauh ni nak syahid. Apa pula nak tunggu pertolongan itu ni? Kita pergi perang tu biar kita syahid. Keyakinan, akhirnya mereka jumpa kata sepakat, tak payah tunggu bantuan. Tak payah minta bantuan. Kita perang sampai syahid. Akhirnya mereka perang. Maka gugur satu persatu. Panglima tentera Islam Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, sehingga tentera Islam dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Dan gambaran peperangan itu Rasulullah cerita dalam khutbah. Nabi sedang khutbah. Nabi cerita peperangan itu berlaku. Nabi cerita satu persatu siapa gugur, siapa gugur. Kemudian Nabi berkata, sekarang panji-panji Islam diambil oleh pedang Allah yang terhunus, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid mendapat gelaran itu tengah Nabi berkhutbah. Saifullahil maslul. Pedang Allah yang terhunus, yang tak pernah masuk sarung. Unuh je macam tu. Maknanya sentiasa bersedia perang. Tak ada berundur, tak ada nak rehat, tak ada. Akhirnya dapat kemenangan. Tentera Rom berundur. Kerana menyangka orang Islam mendapat suatu suntikan bantuan yang ramai. Rupa-rupanya cuma strategi Khalid Al-Walid. Strategi dia yang bijak. Kerana dia terkenal seorang jeneral perang. Bukan kerana hebat strategi semata-mata, tapi kerana keyakinannya menang. Keyakinan menang kerana bantuan Allah Ta'ala. Maka di sini nilai ketaatan pada Allah. Kalau buat maksiat, maka kita kalah. Kalau kita buat taat, maka kita menang berapa pun jumlah kita. Rezeki kita, kalau kita taat pada Allah, walau sikit cukup. Tetapi rezeki kita walau banyak, tapi buat maksiat, tak pernah cukup. Maka kali itu kita bila baca kisah Ashabul Jannah. Kalau berazam untuk buat jahat, begini Allah Ta'ala binasakan. Bagaimana kalau memang dia buat jahat? Bagaimana kalau dia dapat petik buah-buahan di kebun dan benar dia menghalang fakir miskin. Lagi teruk dia. Ini baru niat, maka Allah halang niat dia yang tidak baik. Maka sebab itu kita sebut tadi, jangan pernah kita tidur atau jangan pernah kita berniat yang tidak baik untuk perkara yang akan datang. Sebab benda ni akan merugikan kita, dunia dan akhirat. Akan menghilangkan kelazatan ibadat kita. Cuba rancang yang ataupun cuba berazam dengan azam yang baik-baik. Kerana itu dah menguntungkan kita dalam semua aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.